Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah SWT kerana sekali lagi pada pagi ini tuan-tuan, hari Jumaat penghulu segala hari pada 20 November 2020 sekali lagi kita bertemu dalam rancangan kita yang di bawah khas di Facebook Majlis Agama Islam Selangor dalam siri rancang harta celik pusaka. Yang selama ini kalau tuan-tuan pakat-pakat dah tonton sebelum ini, yang kita pernah bersama dengan panel kita iaitu Tuan Haji Wan Abdul Halim, salah seorang tokoh atau tok guru faraid kita. Kemudian kita sebelum ini pernah bersama dengan Imam Hasan, dan insya-Allah tuan-tuan pada pagi ini sekali lagi kita akan bersiaran langsung. Bersiaran langsung. Nah, cakap pun dah slang Terengganu kan. Tuan-tuan pun tahu selepas ni orang Terengganu kot. Kan? Maklumlah tuan-tuan, saya pun pernah duduk Terengganu juga dulu 2 tahun mengajar dekat sana kan. Tu slang-slang tu tak boleh keluar tu. Okey, baik. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan membincangkan tajuk berkenaan tentang faraid, ilmu yang dilupakan. Faraid, ilmu yang dilupakan. Sebab apa ilmu yang dilupakan? Sebab kadang-kadang apa tuan-tuan, kita ni bila bab ilmu faraid aja kadang-kadang kita ambil mudah, ataupun macam mana berlaku kematian kata kita agih sama-samalah, ikut sukalah, dia tak cerita bab ilmu faraid dulu. Dan satu lagi kita ingatkan bahawa ilmu faraid ini menjadi kurang penting. Sebab apa? Sebab kita merasakan bahawa ada berlaku ketidakadilan di situ. Contohnya lah kan, kadang-kadang orang ingat lelaki mesti dapat lebih, itulah ceritanya. Ataupun disebut juga dalam hadis Nabi menyatakan bahawa ilmu faraid ini akan diangkat oleh Allah Ta'ala pada akhir zaman. Sungguhlah tuan-tuan, sebab orang dah mula dah malah nak bincang bab ilmu faraid. Kemudian pula kadang-kadang kita terlupa bahawa setiap kali berlaku kematian akan adanya ilmu faraid di situ. Itu kadang-kadang kita lupa. Kan? Yang sekarang ni kalau tuan-tuan tengok kes-kes COVID-19 tuan-tuan, yang berlaku kematian, hari ini berapa kematian, itu yang berlaku kes COVID tuan-tuan. Kalau kata tuan-tuan pernah pergi buat umrah di Mekah, di Madinah, bukan tiap hari tuan-tuan, tiap masa. Maknanya setiap waktu solat tu ada je kematian. Kadang kita lupa bahawa setiap kematian itu adanya ilmu faraid yang perlu kita ketahui. Sebab itulah yang kita kena cakna dalam bab ilmu faraid ini. Maka pada pagi ini tuan-tuan, jangan lupa share ramai-ramai, pakat-pakat share Facebook Majlis Agama Islam Selangor ini. Tak pun tuan-tuan paling malas pun nak share, takkan malas kot tuan-tuan, pakai jari je ni, tekan klik like, tekan share. Semoga apa yang kita tekan dan share ni tuan-tuan menjadi amal jariah pula yang berpanjangan. Sebab kita sharekan majlis ilmu, itu yang paling penting. Maka jangan malas-malas tuan-tuan, musim PKP ni, musim PKPD ke, sambil-sambil duduk rumah, stay at home, jangan ke mana-mana, tengok phone kita, tengok laptop kita dan sebagainya, tekan button like dan share supaya ilmu yang kita yang kita sebarkan ini menjadi amal jariah kita pula kerana perkongsian kita. Kita panjangkan ilmu ini tersebut. Baik, okey. Saya tak nak kupas panjang-panjang dah, macam saya pula penceramah. Sebab kita ada penceramah khas dekat sini. Baik, sebelum kita nak jemput penceramah, seringkali lah saya nak sebut, seringkali kan. Mungkin saya ni tuan-tuan jarang jadi moderator ni, pertama kali jadi moderator dalam Facebook ni. Macam penceramah pula, selalu kita penceramah kan. Okey, tak apalah, belasah je lah tuan-tuan, aku main belasah je ni. Okey, jangan lupa tuan-tuan, saya pegang apa ni? Saya pegang hadiah bijak pusaka game yang bernilai RM80. RM80 tuan-tuan. Macam mana nak dapat? Stay sampai habis program kita. InsyaAllah kita punya panel akan tanya soalan yang mudah. Jangan risau. Dia akan tanya soalan mudah je tuan-tuan. Jangan risau. Kalau dia tanya soalan payah-payah, saya tarik balik tauliah dia tuan-tuan. Okey, baik.
pada pagi ini tuan-tuan, seperti biasa yang tuan-tuan dah tengok poster, insya-Allah tuan-tuan, saya tak perlu perkenalkan lagi lah. Tuan-tuan memang kenal. Kalau tuan-tuan tak kenal, saya tak tahulah. Mungkin tuan-tuan tak duduk kat Malaysia ataupun tuan-tuan duduk dekat Madagaskar, saya rasalah kan. Panel kita pada pagi ini iaitu Ustaz Syed Muhammad Bakri bin Syed Ishak, atau lebih dikenali sebagai PU Syed. Dan PU Syed ni tuan-tuan, Ustaz Syed ni dia memang salah seorang tenaga pengajar faraid. Kalau tuan-tuan pernah tonton rancangan di Astro tentang tajuk pusaka bukan puaka, tak silap saya. Tajuk tu kan. Saya selalu ikuti juga bab-bab tu. Nak ikuti apa PU Syed nak cerita. Kalau dia salah, saya hentam dia balik. Contohlah kan. Tak ada tuan-tuan. Kita belajar. Kita nak belajar ilmu faraid ni. Okey. Jangan lupa tuan-tuan, pada pagi ni, insya-Allah Ustaz Syed akan kupaskan beberapa persoalan yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Dan kalau tuan-tuan ada persoalan, sidang penonton ada persoalan, jangan segan silu, terus tanya dalam komen Facebook Majlis Agama Islam Selangor. Terus tanya. Nanti kalau ada kesempatan, soalan-soalan yang banyak itu saya akan pilih, saya akan terus tanya kepada penceramah kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik. Okey Ustaz. Sebelum tu, kita tunjuk sikit muka Ustaz Syed. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, katanya PKPD ya Ustaz. Jiran kami PKPD. Jiran kami PKPD. Allah, kita doa-doa lah Ustaz. PKPD ya. Kita doa-doa lah Ustaz. Semoga Allah Ta'ala angkat virus ni dengan segera Ustaz dah. InsyaAllah, amin. Semoga kita dapat meneruskan aktiviti kita, kita dapat melaksanakan sembahyang solat kita di masjid-masjid seperti sedia kala Ustaz dah. Terasa rindu sebenarnya Ustaz dalam keadaan macam ni Ustaz. Dalam keadaan begini. Tak apalah Ustaz. Okey. Baik Ustaz, kita teruskan persoalan terus Ustaz. Jangan lengah-lengah Ustaz, masa mencemburui kita. Baik. Soalan pertama Ustaz. Sebelum kita nak melangkah lebih jauh Ustaz, sebagai mukadimah, Ustaz boleh terangkan tak apa dia maksud ilmu faraid dan kenapa ramai orang tak minat nak belajar ilmu ni? Ataupun Ustaz boleh cerita tak beza ilmu faraid dan pusaka tu apa? Dan kenapa orang tak nak belajar ilmu faraid ni dan orang nak bagi ikut suka-suka? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya Rabbi ma'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin. بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Terima kasih kepada Fadil Ustaz kerana sudi memoderatorkan program kita pada pagi ini. Saya segan lah bersama dengan orang yang mengajar faraid juga. Jadi tak boleh nak goreng ni, dia kena bagi fakta. Kalau goreng kena pakoh tu. Jadi alhamdulillah, yang pertama saya nak betulkan fakta Ustaz, saya bukan orang Terengganu, saya orang Kuantan. Orang Kuantan tapi cakap Terengganu lah. Alhamdulillah, ala kulli halin, this is Pantai Timur. Inilah Pantai Timur. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT sekalian, Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma. Ada setengah manusia yang memakan harta pusaka dengan gelojoh ataupun tamak haloba dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, kita hari ini membicarakan tentang ilmu faraid, ilmu yang dilupakan. Kenapa kita kata ilmu dilupakan? Sebab orang hanya ingat waktu berlaku kematian saja. Ayah akan ingat yang ni. Bahkan baru ni saya dapat satu kes. Seorang tu ayah tak mati lagi, tapi dah bertanya-tanya. Ni betul, ni memang jenis spesifik yang ingat betul. Belum mati lagi ayah, dah tanya dah pengiraan. Berapa yang dia dapat. Saya kata ayah nazak ke? Ayah masih sihat lagi. Cuma nak buat preparation, kata persediaan. Maka yang ni terlebih tahu ataupun terlebih ambil tahu. Jadi tuan-tuan macam Allah SWT sekalian, ilmu faraid maksudnya ilmu faraid ialah ilmu yang membicarakan tentang pembahagian harta pusaka. Selepas berlakunya kematian seseorang, kita bila mana kita meninggal hadirin mati Allah SWT, Nabi kata amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Lebih daripada tu kata orang-orang Selangor, subsidiun min Allah. Subsidi daripada Allah SWT. Lebih daripada tu adalah subsidi, bukanlah milik kita. Allah SWT boleh bagi dan Allah SWT boleh ambil. Jadi hadirin mati Allah SWT sekalian, kenapa kita kata ilmu faraid ilmu yang sangat penting? Sebab Nabi SAW sendiri menyebut ta'allamul faraida wa 'allimuhan nas. Belajarlah faraid dan ajarkan kepada manusia.
Fa inni mur'un maqbudun, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku ni akan wafat. Wa inna hadzal ilma sayuqbad, dan ilmu ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama menafsirkan maksud diangkat iaitu dimatikan para ulama. Oh, yang ni kami paling risau sekali tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab kami mengajar faraid dan kami bukanlah ulama. Mujurlah. Kami bukan ulama, saya lah khususnya. Saya bukan ulama, saya seorang ustaz cak ayam biasa je. Cumanya Nabi kata wa inna hadza ilma sayuqbad, ilmu ni akan diangkat. Maka ada ulama mengatakan iaitu dimatikan para ulama. Tapi ada ulama muasirin ataupun ulama muasarah yang terkini, contemporary, ni menafsirkan maksud ilmu ni akan diangkat iaitulah orang tak nak belajar. Satu, tak nak belajar faraid. Saya pernah buat kuliah di Masjid Sultan Azlan Shah di Intim. Saya buat kuliah percuma setiap hari Selasa selepas asar. Hari pertama ataupun minggu pertama buat kelas penuh kuliah, moci-moci, pakcik-pakcik datang. Mari minggu kedua tinggal separuh. Mari minggu ketiga udah tinggal suku. Last sekali bila saya sebelum saya masuk Pencetus Ummah, tinggal 4 orang student saya. Ni yang istiqamah belaka. Bila tanya, rupa-rupanya yang datang tu nak tahu masalah dia saja. Bila dah tahu dia balik. Maksudnya ilmu ni hanya orang belajar waktu ada keperluan saja. Yang kedua kata ulama, maksud ilmu ni akan diangkat iaitu orang tak nak guna sistem faraid. Ni yang banyak sekarang kat luar sana. Dia kata jangan guna faraid. Faraid nanti anak makcik dapat macam ni, macam ni, macam ni. Gunalah produk kami. Apa dia? Produk hibah ataupun produk wasiat. Pastinya anak-anak tidak akan berbaloi. Dia punya percakapan tu ya je menafikan hukum faraid. Yang lagi dahsyat sekali tuan-tuan sekalian, mungkin kita pernah dengar, dia mengatakan bahawa kalau tak dapat persetujuan, baru pergi pada faraid. Ni satulah amalan sesat yang paling bertular di zaman kita sekarang. Kalau tak dapat bagi kerjasama ataupun tak boleh bagi sama rata, kita baru pergi kepada faraid. Hakikatnya kata Dr. Wabah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, pengarang Fiqhul Islami wa Adillatuh, dia mengatakan meraihkan hak Allah itu lebih utama daripada meraihkan hak yang kita pandang bagi kita ni lebih baik bagi sama rata dan sebagainya. Jadi itu dimati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai mukaddimahnya, ilmu faraid ialah ilmu untuk kita tahu berapa yang kita dapat, apa yang kita dapat, berapa syarat, apakah syarat-syaratnya ketika berlakunya sesuatu kematian. Dan kita semuanya pasti akan mati, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada COVID pun kita akan mati. Ada COVID, bertambahlah peluang untuk mati itu. Wal iyazbillah min zalik. Moga kita jauh daripada perkara tersebut. Ini sebagai mukadimah. Minta maaf hamba cakap laju sebab masa sangat mencemburui kita. Wallahu a'lam. Ya, itu terima kasih Ustaz Said. Penerangan cukup mantap dan mantul. Mantap betul kan. Maknanya tuan-tuan sidang penonton yang betul Allah sekalian, kita kena faham bahawa ilmu faraid ni dia bukan sekadar kita nak tahu masalah, nak selesaikan masalah semata-mata, tapi ilmu ni mesti dituntut. Kan? Macam Ustaz kata tadi, Ustaz Said kata daripada awal starting nak mengajar faraid bukan main ramai. Last yang istiqamah 4 orang saja. Begitulah Ustaz, kami pun begitu juga pernah merasai pengalaman begitu. Dia semangat sebab apa? Pada peringkat awal dia nak tahu macam mana nak selesai masalah dia. Dah dapat tahu, pakat belah belaka je semua kan. Yang tinggal hanya 4 orang saja. Inilah yang seringkali kita pernah seringkali kita jumpa, acap kali kita nampak kadang-kadang macam ni. Dia hanya belajar untuk nak tahu masalah, nak selesaikan masalah, lepas tu habis gitu. Dia tak tahu bahawa pentingnya kita membelajar ilmu faraid ini, dia bukan semata-mata nak selesaikan masalah untuk kita saja, tetapi dia boleh untuk disebarkan kepada masyarakat yang lain. Baik Ustaz, dalam soalan yang kedua ni Ustaz, persoalan yang kedua ni, bila berlaku kematian, selalu masyarakat kita dia beranggapan gini, bila berlaku kematian, jangan cerita pasal harta pusaka. Dia kata apa? Tanah kubur ayah masih merah lagi, hang jangan sembang pasal harta pusaka. Ni kadang-kadang masalah ni timbul. Ataupun kadang-kadang waris ni kata apa? Dia kata, saya tak berani nak tanya. Satgi nanti mereka kata saya ni gila harta, gila meroyan pula. Itulah Ustaz. Kita ni manusia ni Ustaz, ada 3 gila Ustaz. Dia ada 3, dia sebut 3 tahta, harta, wanita. Tahta ni Ustaz kuasa pun sama juga Ustaz, gila kuasa juga kan. Yang kedua ni yang kita nak sembang pada pagi ni, gila harta Ustaz. Kadang-kadang kita bukan apa Ustaz, bila berlaku kematian ada perkara-perkara wajib yang perlu kita lakukan. So sebab itu kita kena tahu apa perkara yang perlu diselesaikan seseorang mati tu Ustaz. Apabila berlaku kematian, apa waris-waris perlu selesaikan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama seperti mana kata Ustaz, betul lah. Ramai orang yang kadang malu tak bertempat. Bila mana berlaku kematian, ayah mati, mak mati. Bila mana ada, contohlah abang ni jenis cakna sikit, mengaji. Dia tengok Majlis Agama Islam punya Facebook hari ni, jadi dia praktik terus. Kebetulan esoknya mati isteri dia contoh, atau matilah mak dia ataupun ayah dia. Contohlah kematian. Jadi bila mana disebut, kita nak bicara bab pusaka. Terus ada anak-anak ataupun adik-beradik yang lain menyentapkan diri mereka sendiri. Dia kata abang ni gila harta, abang ni gila kuasa, abang ni gila macam-macam. Jadi akhirnya senyap, semua tak berani nak bicara, maka berlarutanlah berlaku. Akhir jadilah seperti mana tanah di kampung baru. Tengok tanah di kampung baru, walaupun sekakan mangki, harganya mahal, tapi warisnya Masya Allah 100, 200 orang. Saya pernah jumpa satu kes 30 juta harga tanah dia, tapi warisnya ada 3,000 orang. Macam mana nak cari tu? Cik fikir macam mana nak cari. Kalau nak bagi kerjasama pula, lagilah payah, minta IC, langsung tak bagi. Tak, dia takut kita jadi grantor dia pula, nak beli kereta baru dan sebagainya. Baik, bila mana berlakunya kematian, disebut dalam bahasa Arabnya al-hukukul muta'alliqah bitarikah, hak-hak yang ditinggalkan dan apa yang perlu kita buat selepas berlakunya kematian. Yang pertama, tajhizul mayit, uruskan jenazah. Bukan mak kita mandi sendiri, ayah kita mandi sendiri. Kita kena uruskan jenazah. Bagilah anak-anak yang uruskan. Wahai anak-anak di luar sana yang menonton pada pagi ni, kalian kena tahu cara menguruskan jenazah. Bukan untuk kita sendiri. Kalau kita sendiri urus, kita zombie namanya. Maknanya kita urus jenazah mak ayah kita. Nombor 2, selesaikan hutang piutang dia. Hutang piutang ayah, sama ada tercatat ataupun disaksikan, kena settlekan. Sama ada hutang dengan Allah ataupun hutang dengan manusia, selesaikan. Sebab orang berhutang, kalau tak selesaikan hutang dia, maka rohnya akan terseksa dalam kubur nanti. Baik. Yang ketiga, wasiat yang ditinggalkan. Selesaikan wasiat. Wasiat ikhtiariyah ataupun dan sebagainya. Selesaikan. Nanti mungkin akan keluar persoalan wasiat dan sebagainya lepas ni. InsyaAllah kita akan bahaskan cara sepintas lalu. Cuma nak sebut, wasiat jangan dipersia-siakan. Sebab ada juga orang faham wasiat ni, Ustaz, ayah saya tak tinggal wasiat, dosa dah. Asal perkara tu tak tahunya hukum Islam. Wasiat hukumnya sunat saja. Asalnya wajib, tapi bila mana turunnya ayat-ayat mawaris, ayat-ayat miras, menyebabkan hukum wasiat hanya sunat saja, dan wasiat itu terbagi kepada 2, waris dan kepada bukan waris. Itu kita akan bahaskan selepas ini insya-Allah. Selepas tu ada step seterusnya. Kalau konteks kita di Malaysia ada tuntutan harta sepercarian kalau dibuatlah oleh pasangan suami atau isteri saja. Jangan pula pak mentua pergi tuntut harta sepercarian bila masa pak mentua kahwin pula dengan kita, tapi kita kahwin dengan isteri. Isteri itu yang menuntut ataupun suami saja boleh menuntut. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala barulah pergi kepada konsep iaitu namanya faraid, pembahagian pusaka. Tak boleh kita lompat terus. Mati je terus kita bagi pusaka. Nak bincang pengurusan tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Dan tuan-tuan kena ingat, harta pusaka ni apa saja harta yang ditinggalkan oleh si mati yang ada value dia, nilai dia. Ayah kita tinggalkan baju pagoda, ada tai lalat 45 biji, 45 titik dekat baju kita. Kita kata ni tak ada value ni, saya ambil buat kain buruk. Tak boleh tuan-tuan. Jangan buat mudah. Kemungkinan ayah kita tu artis terkenal, jual dapat 1,000 contoh. Sebab saya pernah jumpa Ustaz, seorang tu jual, dia bandel. Dia jual satu baju t-shirt yang kita tengok baju ni capak ke ayam pun ayam buat berok je. Tapi gambar sebab gambarnya Hawaii, gambar pulau Hawaii ke apa gitulah. Lepas tu made in America, harga dia Ustaz agak-agak berapa? Harga dia RM3,000. Saya sebutkan kawan saya ni dia betul harga RM3,000. Dah lah second hand. Tapi disebabkan orang ada mencintai perkara-perkara macam ni, jadi ada nilai dia. Jadi jangan permudah-mudahkan. Cuma bila mana berlaku je kematian, sebaiknya duduk semeja dan janganlah terpacu daripada mulut kita mengatakan, kalau adik-adik kata jom kita urus pusaka ayah ni, bukan bermaksud faraid terus. Maknanya boleh melatih pentadbir, siapa nak menguruskan, bincang baik-baik. Ibarat kita menarik rambut daripada tepung, tepung tidak berterabur, rambut tu tidak putus, barulah hidup kita harmoni. Jangan jadi seperti mana 3 Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub, 3 ni anak Ismail Ulam Raja ni. Tengok macam mana mereka buat, ayah tak mati lagi berebut harta pusaka dah. Jadi kita dengar pencerahan pada pagi ni agar dapat sedikit input yang berguna kita sampaikan kepada adik-beradik kita yang tak faham. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ustaz, yang 3 Abdul tu
Yang bagusnya bapa ada Ismail Ulan Raja tu dia melantik Sulaiman Akhlakan tu Ustaz. Akhlakan. Sebagai wasi betul tak? Kalau kita lihat dekat filem Piramli ni, nak didik kita kalau rasa tak mampu uruskan harta, kena lantik wasi Ustaz. Sebagai pemudah cara kita selepas kematian kita. Okey Ustaz. Okey, baik. Kita dah, Ustaz dah kupaskan tadi dah. Harta kita kena tahu sama ada harta pusaka ataupun tidak, kita kena kumpulkan dahulu. Kan? Walaupun baju pagoda sekalipun, kan? Dia lah bapa kita ni selebriti pula contoh kan. Kalau orang yang jenis apa kaki-kaki mengumpul apa yang ada value ni lain, ya, lain. Macam contoh kaki bola tuan-tuan. Dia dapat kasut emas, kan? Dia dapat kasut emas dia simpan lain. Macam contoh kan, sekali jam dus dia kasut emas tuan-tuan. Walaupun dia bukan emas tapi dia ada value dia tersendiri. Itu yang orang sanggup beli sampai berpuluh ribu sebab dia ada value dia tersendiri. Baik Ustaz. Sultan beli tu. Macam mana? Sultan Selangor beli. Sultan Selangor beli kan? Nampak. Menghargai pemain-pemain bola ni. Maknanya dia ada value tuan-tuan. So benda yang ada value ni kita kena pastikan bahawa itu adalah harta pusaka si mati, sebab harta yang ditinggalkan oleh si mati. Maka kena hati-hati tuan-tuan, jangan ambil mudah. Baik, Ustaz. Orang kata Ustaz, ilmu faraid ni dia lebih kepada lelaki. Orang kata ada golongan-golongan yang menentang tentang ilmu faraid ni, adalah golongan-golongan ni dia kata apa, faraid ni tidak adil. Sebab apa? Bila berlaku kematian hanya lelaki saja dapat lebih. Kan? Perempuan tak dapat, bukan tak dapat, dia dapat sikit saja. Ataupun lelaki 2, perempuan 1. Kan? Kadang-kadang Ustaz, orang salah faham juga. Contohlah Ustaz, ada setengah-setengah kes lelaki dengan perempuan dia boleh dapat bahagiannya sama rata. Ada setengah kes. Tapi dia bukan dalam kategori waris yang sama. Contoh macam adik-beradik, dia mungkin lain. Tapi mentaliti masyarakat kita, sehingga ada menyatakan bahawa ilmu faraid ini tidak adil bagi golongan wanita. Maka dia kata apa? Ilmu faraid dia ilmu yang ketinggalan zaman. Siap ada orang kata Ustaz, ilmu ini ilmu yang padang pasir pula Ustaz. Orang ni lagi berat nana ni Ustaz. Kita nak sebut pun tak tahu lah Ustaz. Nak kata nak maki kan tak boleh Ustaz. Kata ustaz-ustaz ni tak boleh maki-maki, kena lemah lembut. Jam kita Ustaz. Baik Ustaz. Minta kupasan sikit Ustaz. Apa yang menyebabkan orang mengatakan bahawa ilmu faraid ini tidak adil? Sebab dia lebih kepada lelaki Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala kalau keluar daripada mulut kita mengatakan hukum faraid ini tidak relevan ataupun tidak adil, hukumnya haram, bahkan akidah kita boleh tergelincir keluar daripada akidah kita. Satu huruf kita nafikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala pun boleh murtad dan keluar daripada Islam. Apatah lagi ayat yang Allah berbunyi lidzakari mislu hazzin unsayain, bagi lelaki dapat 2 bahagian pada seorang wanita. Baik. Kenapa dikatakan faraid ni macam berat sebelah? Hakikatnya sebenarnya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala pemahaman kita silap. Bagi wanita-wanita di luar sana, geng-geng sistem Islam yang telah diharamkan oleh kerajaan negeri Selangor, fatwa dah keluar kan? Dengar betul-betul ni. Kita mengatakan bahawa tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala asal dahulu pada zaman jahiliah orang perempuan langsung tak dapat pusaka. Langsung tak dapat pusaka. Bukan setakat orang perempuan, budak-budak lelaki pun asal dia kecil tak dapat pusaka. Maka datangnya Islam menggariskan kepada kita. Allah SWT kata lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Allah menyebut lelaki dapat bahagian dia, perempuan dapat bahagian daripada apa yang mak ayah mereka tinggalkan, sikit atau banyak ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat ini faridatan minallah, ketentuan daripada Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita kena ingat wahai para lelaki sekalian, kalian juga menjadi batu api, orang kata batu loncatan untuk orang kutuk sistem ini. Kenapa saya kata macam tu? Sebab orang lelaki ni dia dapat duit banyak, dia berfoya-foya. Wahai para rijal, lelaki sekalian, tak kira ustaz ke tak ustaz ke, kadang ustaz yang paling teruk sekali ni, dia tahu agama tapi sebab ada satu kes Ustaz di Kelantan. Dia ni orang agama. Dia kerja di majlis agama. Tak tahulah Kelantan ni Kelantan tapi satu cawangan dia. Dia tanah pusaka tu dia boleh lacok lagi pagar, dia buat pagar. Bila mana adik-beradik tegur dia kata apa? Aku kerja jabatan agama dia. Bukan majlis jabatan agama. Aku kerja jabatan agama. Aku lebih tahu. Tengok dia menggunakan salah guna status dia sebagai pegawai agama.
Begitu juga lelaki sekarang dia menyalahgunakan status sebagai lelaki. Kita kena ingat, faraid datang dengan responsibility, kata orang belah-belah Selangor sana. Datang dengan tanggungjawab. Dia bukan datang dapat bonus gitu, kita pergi berfoya-foya, kita pergi beli tukar kereta baru, dah beli tanah, beli rumah, bini baru dan sebagainya. Kita kena apa dia? Datang dengan tanggungjawab. Tu sebab kata Syekh Dr. Ali As-Sabuni, pengarang kitab Ahkamul Mawaris, waktu kami mengaji dahulu, dia menyebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagaimana faraid ini datang dengan tanggungjawab. Orang lelaki kenapa dapat banyak? Sebab tanggungjawab dia banyak. Adik-beradik lelaki, dia dapat banyak. Dia tengok kakak dia ataupun adik perempuan dia susah, walaupun dah kahwin tapi susah. Tanggungjawab dia juga untuk menyara ataupun untuk membantu kakak ataupun adik dia. Bukan dia dapat banyak, dia babihkan untuk dia. Tidak. Tapi dia ada tanggungjawab yang cukup besar untuk diberikan kepada adik-beradik yang lain. Sama juga macam ayah. Ayah dapat. Kadang-kadang ayah dapat secara fardu. Kadang-kadang dapat secara asabah. Kadang-kadang dapat fardu plus asabah lagi. Bapa ataupun datuk ni dapat. Dia bukan dapat biasa-biasa, bosku. Dia dapat untuk bagi balik pada cucu dia. Ni tidak bila mana mati je anak dia, menantu terus yang uruskan. Menantu terus yang uruskan. Dia kata, kamu lah jaga anak kamu, ayah nak pergi umrah, duduk di sawa. Allahu Rabbi, tuan-tuan matiah. Maknanya kejahilan yang berlaku. Itu sebab Nabi suruh mengaji bab faraid. Sebab dalam pengajian ini kita dapat ilmu. Orang berilmu tak sama. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, Allah Ta'ala. Adakah sama orang berilmu dengan orang tak berilmu? Tak sama. Orang yang ada ilmu faraid lain, orang yang faham lain dan sebagainya. Barulah kita dapat, orang Kelantan kata, jelira dalam hati kita ni untuk tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Kenapa lelaki dapat lebih? Maka jawapan dia, tuan-tuan sekalian, mungkin soalan yang akan tanya nanti, kenapa lelaki dapat lebih? Sebab tanggungjawabnya lebih. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, untung jadi bapa ni Ustaz. Asobah dapat, fardu pun dapat Ustaz lah. Tapi tanggungjawabnya pun besar jugalah. Sebab tu kadang-kadang Ustaz, pengalaman kami lah Ustaz di Majlis Muslim Selangor ni Ustaz. Ada kes bila mana waris-waris ni datang jumpa. Kira biasalah Ustaz, yang kadang datang daripada kami ni ada yang konflik pasal bab pembagian pusaka. Ada satu kes ni yang Ana uruskan. Kebetulan waktu itu peguam tu kata, rujuklah pada Maiz, jumpa pegawai untuk minta nasihat. Sebab dia kata apa, dalam kes tu, si mati tu bapak dia mati, dia ada isteri dan anak lelaki dan perempuan. Dalam kaedah pembagian ni, oleh kerana harta tu lebih 2 juta, dia bicara di mahkamah tinggi. Maka mak dia ni sebagai pentadbir lah. Kan? Dan yang bestnya Ustaz, dia kata apa Ustaz? Yelah, mak dia nak uruskan dahulu. Tapi anak dia kata apa? Anak lelaki dia kata apa? Kata, mak tak boleh macam ni. Hukum Allah mesti ditegakkan. Yang paling best mak dia jawab apa tu Ustaz? Hang subuh pun tak. Hang nak ikut hukum Allah. Kita pun Ustaz tepuk dahi kadang. Dia tu fikir, jam bab harta nak ikut hukum Allah, bab semayang tak nak ikut hukum Allah. Tu pun jadi masalah juga Ustaz. Yang ni lah kadang-kadang kita bimbang. Kan? Yang disebut kadang, ialah bila bab harta kita nak ikut hukum Allah Ustaz. Tapi kalau bab lain kita tak nak jaga tanggungjawab, kita nak jaga kebajikan saudara-saudara kita yang susah, kan? Anak saudara kita yang susah. Sepatutnya Ustaz, kalau kita lihat di sini, walaupun lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang, hakikatnya bila lelaki balik itu ke rumah, bahagian tu mestilah dikongsikan. Berbeza dengan perempuan ni dia hak dia saja sebenarnya kalau ikutkan. Sebab tu kita nak bagi kefahaman kepada masyarakat bahawa dia bukan besarnya value atau nilai itu sendiri, tetapi tanggungjawab tu Ustaz. Ustaz, itulah dia sekarang ni dia tak kisah ustaz ke tak ustaz ke Ustaz. Nampak duit memang pakai pukul belaka semua. Okey. Itu baik. Okey. Tuan-tuan sedang penonton yang Allah sekalian, yang sedang menonton, jangan lupa kita pakat-pakat like, kita pakat-pakat share FB kita, kongsikan lagi, hebahkan lagi, kan? Bersama dengan panel kita ni tuan-tuan. PU Said kita orang duk panggil PU kan. Dia kena pula kalau PU ni buat hal tuan-tuan, jangan pasal dia punya viral dia lagi dahsyat. Kan? Nak kahwin lebih pun kena viral tuan-tuan. Kan? Contohlah kan. Maknanya tuan-tuan yang sedang menonton pakat-pakat share. Kita nak kongsikan, kita nak bincang topik berkenaan tentang ilmu faraid, ilmu yang dilupakan ni. Kita jangan lupakan ilmu faraid. Sebab apa? Tak boleh, sebenarnya tak boleh lupakan. Sebab apa? Setiap berlaku dalam kehidupan kita, apabila berlaku kematian, ilmu faraid itu pun ada sekali di situ. Yang ni kita kena ketahui. Baik, Ustaz, soalan seterusnya Ustaz. Okey. Di samping kita duk sibuk cerita, kita duk pada pagi ni kita duk bincang pasal berkenaan tentang ilmu faraid.
Dan ada pula orang bertanya tentang ilmu perbezaan tentang antara hibah, wasiat dan faraid. Ada orang kata, Ustaz, bila kita buat hibah, adakah dia menafikan hukum faraid? Ataupun kalau kita buat wasiat kepada waris, boleh ke? Ataupun wasiat ni untuk apa sebenarnya? Ini antara kekeliruan di kalangan masyarakat kita, kan? Iaitu dari segi bab wasiatnya, bab hibahnya, bab faraidnya, kan? Ada setengah pula yang buat, Ustaz, kalau kata kalau hang buat hibah, hang dah menafikan hukum faraid pula. Sedangkan faraid itu berlaku lepas mati, hibah tu sebelum hidup. Tu antaranya. Ustaz boleh kupaskan tak berkenaan tentang perbezaan hibah itu, wasiat dan faraid itu sendiri, dan kekeliruan masyarakat kita ni berkenaan tentang term-term ni, Ustaz? Kan kadang-kadang kalau kata macam saya, macam Ana sendiri, Ustaz, Ana kalau duk mengajar cerita bab asabah bin nafsi bil ghairi, kadang-kadang orang pening, Ustaz, natang apa tu Ustaz asabah tu kan? Sabah ke sabar, Ustaz? Dia baki tu kan. Kadang-kadang duk fikir apa benda tu asabah tu, duk tanya-tanya kan. Tapi yalah, sebab dalam term-term yang berat ni kadang-kadang masyarakat tak berapa nak faham. Boleh Ustaz kupas sikit perbezaan tentang hibahnya, wasiatnya, faraidnya dan peranan setiap instrumen Islam ni sendiri? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Okey, baik. Tentang hibah ataupun wasiat ataupun faraid, tiga elemen sangat penting tapi berbeza fungsi dia dalam pengurusan pusaka. Baik, yang pertama tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila sebut hibah ni pemberian kita beri kepada seseorang semasa kita hidup. Asalnya hibah macam itulah, disebut sebagai hibah mutlak. Saya suka pada Al-Fadhil Ustaz moderator pada pagi ni, saya kata saya nak hibahkan saya punya contohnya jentera Toyota saya nak bagi contoh bukan betul. Ingat nak hibah bisnes tak? Ataupun saya kata saya nak bagi kokotin, insya-Allah saya bagi kokotin kat Ustaz contoh. Elang pula pada pagi ni, alhamdulillah kata saja pun sedap. Jadi beli kokotin saya bagi kat dia, maka itu hadiah yang saya berikan kepada Ustaz, hibah ataupun dan sebagainya. Asalkan benda tu bermanfaat dan dia milik kita, bukan milik orang lain. Contoh kita pergi rumah jiran kita bawa anak kita. Saya kata, Mat, rumah ni abah bagi kat kamu. Tu tak boleh lah sebab bukan rumah kita. Satu. Adapun terkini kita ada hibah cara umrah ataupun rukbah, itu mungkin Ustaz lebih afdal untuk menceritakan perkara ini. Disebut hibah bersyarat yang kita berikan. Adapun orang kata kalau kita buat hibah menafikan faraid, di sini mungkin ada sedikit pencerahan yang boleh saya cerahkan kepada tuan-tuan. Hibah ni kita beri semasa kita hidup. Maknanya kita tak mati lagi. Kita hidup tak mati lagi. Kalau kita hibah semasa kita mati, itu zombie. Zombie kapur pisang. Jadi tak boleh. Jadi bila mana kita beri hibah semasa kita hidup, maka mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hukum hibah tu sah terjadi. Cuma satu yang saya nak tegur kepada tuan-tuan. Minta maaf lah kalau ada mungkin yang tak mungkin Ustaz tak orang kata tak join dengan pandangan saya ni. Itu mungkin Ustaz boleh tegur ataupun Ustaz boleh kupas lepas ni. Contoh nanti mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kes seorang bertemu dengan saya. Dia datang, dia seorang jutawan datang. Saya bukan majlis agama, saya hanya ustaz biasa je, tapi mari orang nak tanya tentang faraid, tentang pusaka, hibah dan sebagainya. Dia tanya, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dia tanya kepada kita, Ustaz, saya ada anak perempuan 2 orang. Dua orang anak perempuan. Saya duit banyak. Saya kata saya dah letak kat akaun anak perempuan ni ratus ribu, yang ni ratus ribu. Saya ada 2 orang anak perempuannya. Suami dia cakap macam tu, isteri dia pun cakap dua-dua kaya. Saya lah hati saya, alangkah bagusnya kalau dia bagi saya juga beratus ribu. Dalam hatilah. Tapi hakikatnya tidak terjadi seperti itu. Cumanya bila jadi macam tu, hadirin mati Allah. Last kali saya tanya pada dia, tak ada adik-beradik ke? Dia pun jawab, sebab itulah kami nak hibah awal-awal ni Ustaz. Tak nak adik-beradik kami dapat. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hibah itu sah, hibah tetap sah. Tuan-tuan nak bagi kat siapa? Nak bagi kat saya ke, nak bagi ke Ustaz ke, sebagainya, sah. Tapi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, niat tu sila betulkan. Kalau beri semasa hidup untuk mengelakkan adik-beradik kita dapat, maka di sini perbahasan ulama. Ada ulama menafsirkan ataupun menyebut bahawa kalau hibah dengan tidak adil, hukum hibah itu sah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i kata makruh. Makruh ni Allah tak suka. Bila sebut makruh, ada je mudarat yang akan datang selepas itu. Antaranya akan berlakulah perselisihan faham antara adik-beradik, antara pakcik dengan anak saudara dan sebagainya.
Yang kedua, kalau kita melebihkan salah seorang dan menzalimi salah seorang yang lain, hukumnya menjadi haram. Yang ini juga disebut oleh para ulama, tapi hibah tetap sah. Nah, kalau cerita bab hibah, sahlah hibah ni. Maka hibah ni maksud saya lah pemberian semasa kita hidup. Pemberian semasa kita hidup. Baik. Yang kedua, wasiat. Wasiat ni maksudnya pemberian sesuatu benda kepada seseorang selepas kita mati, berkait dengan mati. Contoh saya kata, kalau abah mati nanti, kalau abah tak ada nanti, kamu ambillah rumah ni, kamu ambillah kereta Ferrari abah, kamu ambillah Lamborghini, dah berniaga untung kokotin. Jadi kita tu, saya kata ambillah kalau abah mati. Baik, di sini ramai juga orang Melayu Islam yang tak faham. Tak maaf kita tegur tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiat terbahagi pada dua. Saya sebut pada awal tadi kan. Wasiat kepada waris dan wasiat kepada bukan waris. Maksud waris ni waris yang layak terima pusaka kita. Ada 5. Ibu, ayah, suami ataupun isteri, anak lelaki, anak perempuan kita. Ini waris utama. Kalau kita buat wasiat kepada kelima-lima orang ataupun salah seorang, kita wasiatkan kepada isteri kita. Kita kata kalau abang mati nanti, awak ambillah rumah abang ni. Awak ambillah rumah kita ni. Contoh, kita buat wasiat macam tu. Percakapan. Maka kata ulama, bahkan Nabi sebut la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Waris yang macam mana? Yang layak terima pusaka. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, Nabi mengkhususkan lagi illa an yasha al warasah, kecuali waris-waris lain setuju dengan wasiat tersebut. Yang ni kita kena clear. Sebab ada orang jual produk, dia kata buatlah wasiat. Buatlah wasiat, nanti waris tidak akan berbalah. Siapa cakap tak berbalah. Sebab wasiat kepada ahli waris boleh dicabar tuan. Sebab nak wasiat kepada ahli waris mesti mendapat persetujuan semua waris. Mendapat persetujuan yang kata ulama bukan semasa kita tulis tu. Waktu saya buat wasiat, saya tulis wasiat kepada adinda banyak ni, kepada kekanda macam ni, macam tulis. Saya pun cop ataupun tanda tangan, ada saksi dan sebagainya. Waktu tu wasiat saya walaupun bertulis, tetapi dia tidak boleh dikuatkuasakan lagi. Sebab apa? Sebab saya masih hidup. Tapi maksud persetujuan di sini kata ulama, semasa kita nak kuat kuasakan perkara tersebut, maka itulah diambil kira pandangan ataupun persetujuan daripada waris-waris yang lain. Tetapi kalau waris-waris itu jenis bagus, dia sama cakapnya semasa ayah dia hidup macam itulah, semasa ayah dia mati macam itulah, dia setuju dengan apa yang ayah dia nak, go on, silakan. Maka itu clear. Yang kedua, wasiat kepada bukan waris. Yang inilah perlu kita tekankan pada ayat 180 tentang wasiat ini, ditujukan kepada bukan waris kita. Siapa dia? Anak angkat kita, ustaz kesayangan kita, bekas makwa kita sebagai contoh, ataupun siapa-siapa yang kita nak bagi bukan waris, anak angkat, anak susuan dan sebagainya. Yang ni tuan-tuan menteri Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata ulama maksimum yang boleh kita beri 1/3 saja. Jadi kita kena clear yang ni, antara wasiat dan hibah kena ada perbezaan, dan kita kena tengok wasiat jangan bermudah-mudah dengan wasiat. Itu sebab Allah mengulang beberapa kali ayat min ba'di wasiyatin yusi nabiha audain, tusu nabiha audain. Kata ulama, kenapa Allah utamakan kalau kita perasan ayat ni min ba'di wasiyatin, sedangkan min ba'di wasiyatin yusi nabiha audain, Allah sebut wasiat, baru Allah sebut hutang. Sedangkan dalam struktur pembahagian pusaka, pengurusan pusaka, hutang dulu baru wasiat. Di sinilah kata ulama, sebab Allah nak menarik perhatian masyarakat ataupun umat Islam, jangan mempermain-mainkan wasiat. Bila ada orang meninggalkan wasiat, kena laksanakan, tapi mesti mengikut syarat-syarat yang syarak telah tetapkan. Last sekali Ustaz, last sekali. Ada kadang-kadang orang kita bila keluar je wasiat daripada mak ayah dia, terus dia ikut, dia ibarat macam mandatory. Tak ikut, mati kita ni. Contoh mak dia pesan, kalau mak tak ada nanti, kamu jangan jual rumah ni. Set kita jangan pecah. Ada 7 orang anak ni. Set kita jangan pecah. Mak dia pesan. Lepas tu mak dia mati. Adik dia nak bayar PTPTN. Contoh duit tak ada nak bayar. Moratorium dah berhenti dah. Nak bayar PTPTN. Adik dia kata, abang, jual lah rumah kita paraik lah. Abang dia kata, mogak. Nak kena apa ke? Dia kata, nak kena apa ke? Mak pesan dah. Jangan jual rumah ni. Dia kata, jangan jual rumah ni. Maka 7 anak setuju dengan wasiat yang tak sepatutnya, tak boleh ikut. Tak ikut pun tak apa. Bila 7 orang setuju, 7 orang ni pun kahwin, ada 7 orang anak, ada 49 cucu setiap. Seorang ada 7. Bayangkan mati 7 orang, adakah 49 cucu ni tadi akan setia dengan rumah tadi? Jawapannya tak, tuan-tuan, macam Allah. Jadi tepuk dada, tanya iman lah, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz.
Mantap penerangan tadi. Itulah yang berlaku pada ketika ini. Betul Ustaz? Kami pun Ustaz di Majlis Islam Selangor pun, bila sebut pasal hibah ni, bila ada waris-waris nak datang buat hibah, dia kata saya ni tak nak bagi pada waris-waris. Yang ni kadang kita kena perbetulkan. Sebab tu bila kita jumpa waris-waris macam ni, kita kena bagi tahu, kita kena pesan, kita kena nasihat bahawa di situ ada juga hak waris-waris yang kita tak boleh nafikan. Dan kita kena ingat adalah faraid ini adalah penghubung silaturahim. Itu yang kita kena tekankan. Dan satu lagi, kalau kita nak buat hibah ni adalah hibah dalam bentuk atau niat kita sebagai kasih sayang, pemberian kasih sayang. Bukan kita nak menafikan hak waris-waris yang lain, atau kita bimbang-bimbang nanti kalau saya mati, saya ada 2 orang anak perempuan, jatuh pada adik-beradik. Yang ni kadang-kadang kita bagi nasihat kepada pelanggan-pelanggan yang datang, ataupun yang orang memerlukan perkhidmatan hibah di majlis agama, kita bagi nasihat begitu dulu. Yang ni kadang-kadang kita nak mendidik masyarakat supaya memahami instrumen-instrumen yang Islam telah bagi ni, iaitu dari segi instrumen wasiatnya, instrumen hibahnya, dalam faraidnya, kena tahu. Dia bukannya nak buat hibah, kita nak menafikan ataupun kita nak pastikan supaya nanti aku mati tak jatuh pada adik-beradik. Dia bukan begitu. Konsep dia adalah pemberian kasih sayang. Begitu juga kalau wasiat, kita nak buat wasiat adalah untuk kebajikan kepada kita atau nak bagi kepada anak angkat. Yang ni yang selalu kami tekankan Ustaz kepada masyarakat. Sebab tu pentingnya institusi agama ni memainkan peranan dalam nak bagi, memastikan bahawa masyarakat ni betul-betul faham tentang ilmu yang kita bincangkan pada pagi ni Ustaz. Sebab kata Ustaz kan, ada setengah Ustaz jawatan, tu tak betul lah Ustaz, bagi anak tak betul lah tu kan, salah dah tu, salah menggunakan amanah dia tu. Sepatutnya dia kena lagi beramanah kan, dalam bab lebih-lebih lagi bab ilmu Allah ini lagi. Baik Ustaz, kita ada soalan daripada penonton Ustaz. Kita tengok soalan penonton, apa soalannya? Silakan paparkan. Okey, daripada Zarina Muhammad Zain. Ada seorang yang masih bujang dan mempunyai KWSP. Ni cerita KWSP ni Ustaz. KWSP ekon 1 ke ekon 2 ni? Okey, bila beliau meninggal, siapakah warisnya? Beliau ada adik-beradik yang bujang dan berkahwin. Yang berkahwin ada mempunyai anak-anak, minta penjelasan. Ini soalan ni terlalu umum. Dia kata seorang yang masih bujang dan mempunyai duit KWSP, dia meninggal dunia, kemudian ada warisnya, dan warisnya ada adik-beradik. Adik-beradik ni kita kena tahu adik-beradik lelaki ke perempuan. Katalah saya beranggapan bahawa adik-beradik itu adalah adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan, yang bujang dan yang berkahwin. Yang berkahwin ada mempunyai anak, minta penjelasan. Maknanya dia nak tahu Ustaz, siapakah waris dia Ustaz bagi orang yang bujang ni Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Soalan yang baik disampaikan tadi. Yang pertama, kalau seorang tu meninggal dunia, dia ada hanya adik-beradik. Kalau hanya ada adik-beradik, tengok seperti mana kata Ustaz tadi, kalau tengok jantina lah, kalau lelaki semua, beres apa, bagi ikut kepala dia lah. Kalau pondan je Ustaz, pondan. Kalau pondan dia ikut jantina asal dia. Okey. Kalau dia lahir sebagai seorang lelaki macam Cik Sajak, maka dia akan jadi lelaki seterusnya. Baik. Kemudian yang terima Allah SWT sekalian, kalau saya sebut tadi, kalau satu jantina saja, kalau lelaki maka ikut kepala dia lah. Masih ikut kepala maksudnya kalau 5 orang per 5, 1/5 setiap seorang. Tapi kalau campur lelaki dan perempuan, contoh saya bagi, yang tinggal tu hanya adik-beradik, 2 lelaki, 2 perempuan. 2 lelaki ni macam 4 orang, sebab seorang lelaki macam 2. Jadi 2 lelaki, 2 perempuan, 2 tu ibarat 4 orang, 4 campur 2 jadi 6. Jadi setiap lelaki akan dapat 2/6 dan setiap perempuan akan dapat 1/6. Tapi kena ingat, kalaulah di sana adanya ayah. Kalau ada ayah, automatically ayah yang akan dapat semua harta tersebut. Adik-beradik yang sadar hari-hari pergi gym tu pun takkan dapat, walaupun ayah tu sudah berusia 99.9 tahun. Tetap dia dapat pusaka tersebut. Tu kita kena clear. Melopong lah Ustaz adik-beradik tu. Memang. Kalau dia kata aku tak dapat, kenapa tak dapat? Sabar dulu sikit, ayah tu nak mati dah. Jadi akan dapat selepas itu. Okey Ustaz, baik. Alright. Ada lagi soalan tak daripada penonton? Ada lagi satu soalan penonton. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan penonton. Silakan. Baik. Ini sambung balik ni. Sambung balik ke tadi? Ini soalan tadi kan? Bukan kan? Bukan. Okey.
Tak apa Ustaz, kita teruskan soalan seterusnya Ustaz. Kita punya kru kita tengah select soalan. Baik. Okey, soalan seterusnya Ustaz. Berkenaan tentang melewat-lewatkan pembahagian pusaka ini. Ni persoalan timbul, ialah antara sebab ni kadang-kadang kita lewatkan ni Ustaz, pengalaman-pengalaman kita waktu kita mengajar ilmu faraid ini atau membincangkan bab pusaka, ada di kalangan ahli waris ni dia kata apa, tanah pusaka ni kita tak nak jual, rumah pusaka tak nak jual sebab ada wasiat yang nenek mengharamkan jual rumah pusaka. Macam-macam lah Ustaz, benda-benda orang kampung dulu ni Ustaz. Cuma persoalannya kita nak tahu ni Ustaz, mungkin kita sidang pendengar FB kita nak tahu, kalau kata kita melewat-lewatkan pembahagian pusaka ni, apa kesan dia? Ni kesan dia. Kesan dari segi contoh, dari segi kepada yang hidup ini. Apa kesan dia kepada yang hidup ini kalau kita melewat-lewatkan bicara pusaka? Dan adakah kalau katalah kes satu pusaka ni kita duk gaduh, contoh waris-waris duk gaduh balah, si mati ni dia diazab, dia terbeban. Contohlah kalau gaduh bab pusaka ni dia kena terbeban, terazab dan sebagainya. Orang duk kata begitu. Minta kupasan Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya, bila mana melengahkan pembahagian pusaka, kesan yang paling besar ialah akan lewatlah kita nak bahagi pusaka si mati, kita tak selesaikan hutang-hutang dia, tak laksanakan wasiat dia. Yang paling besar sekali juga ialah berlakunya pertambahan ahli waris. Dan akan berlakulah kes yang disebut sebagai dalam istilah faraidnya munasakhat. Saya ada tunjuk kat sini, saya tak ada lah audio tapi boleh nampak ke? Ni contoh pengiraan 5 kes kematian yang saya buat. Saya suka mencontek. Kalau di Selangor ada pakar munasakhat je, Ustaz Hilmi Hanis. Ya betul, Ustaz Hilmi Hanis. Saya guna manual saja, ya, yang di 5. Okay, bayangkan daripada sikit je dah jadi angka pembawah dia 15,120. Asal kalau duit tu banyak sampai puluh bilion tak apa. Tapi kalau duit sampai 1,000, 2,000 tu kita nak muntah mengirakan benda ni. Jadi ya terima kasih Allah SWT. Baik, itu satu. Bila lewat bagi pusaka, akan berlakulah pertambahan ahli waris. Ini paling kita risau sekali. Seperti mana saya beri contoh pada awal tadi, iaitu kes di Kampung Baru. Tuan-tuan boleh tengok macam mana kes dia sampai sekarang nak selesai sangat susah. Kemudian hadirin mati Allah SWT sekalian, betul ke orang kata kalau tak bagi pusaka lagi, orang dalam kubur akan terseksa? Jawapannya tak betul. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak akan tertanggung seorang itu dosa orang lain. Cumanya kata Al-Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah fi Awlil Mauta wa Umuril Akhirah, mak ayah kita bukan terseksa, tapi mereka terasa ataupun tak selesa tengok. Macam kita lah, kita hidup lagi, mak ayah kita hidup, kita berbalah depan mak ayah, bercakaran depan mak ayah. Mak ayah gembira, sujud syukur ke, mak ayah akan rasa sedih. Maka begitulah tuan-tuan Allah SWT, kalaulah kita meninggalkan pembahagian pusaka ataupun berbalah, melengah-lengahkan untuk menzalimi adik-beradik yang lain, maka mak ayah itu akanlah terasa ataupun rasa tidak selesa dalam kubur, bukanlah terseksa, tidak rasa tenang hati mereka. Kenapa saya kata macam ni? Kata Imam Qurtubi sebut dalam kitabnya At-Tazkirah, sebab mak ayah kita ni tuan-tuan, rupa-rupanya mereka dapat tahu apa yang kita buat atas muka dunia ni. Macam mana cara mereka dapat tahu? Dapat SMS, WhatsApp group ke? Tak. Kalau WhatsApp group, maknanya kita dah mati. Maksudnya terima kasih Allah SWT sekalian, dengan cara iaitulah kata ulama, bila mana jiran kita meninggal dunia, maka mak ayah kita akan bertanya bagaimana keadaan keluarga aku dan sebagainya, maka jiran ataupun kawan-kawannya akan bercerita apa yang telah terjadi. Maka justru itu hadirin mata Allah SWT sekalian, janganlah cuba kita melengah-lengah pembahagian pusaka sebab kesannya cukup besar. Salah satu yang juga besar juga, seperti mana ayat yang pertama kali Ustaz moderator kita sebut pada awal tadi, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara batil. Batil ni sama ada rasuah, menipu dan sebagainya, termasuklah makan harta pusaka tersebut sebagai batil juga. Salah satunya dengan cara melengah-lengahkan pembahagian pusaka dengan harapan dapat kat dia harta tersebut. Maka itulah dosa yang akan terjadi. Baik. Soalan saya tambah sikit soalan tadi tuan-tuan Allah, daripada soalan saudara kita tadi, saya tak jawab tadi. Adik-beradik ni kalau dia kahwin ataupun tak kahwin, sama je. Sama je bahagian dia. Tak ada lah orang kata ada anak 3 tiba-tiba dapat lebih 1. Tak ada. Sama je. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Kita ada dapat soalan banyak ni.
Mana penonton-penonton Facebook yang nak bertanya, silakan bertanya bersama Ustaz Said. Bukan senang tuan-tuan. Maiz nak jahit Ustaz Said ni. Sibuk dengar kokotin lah ni. Ada tauliah. Betul tauliah. Okey, baik. Ada soalan kuis. Okey. Soalan panel. Okey, baik. Ustaz, kita minta soalan daripada Ustaz untuk penonton-nonton. Saya ni asyik tengok laptop aja sebab saya menghadap muka Ustaz kat laptop. Ada kamera depan ni. Okey Ustaz. Dia bila cakap online gini lah Ustaz. Kaku sikit kan. Okey Ustaz. Minta soalan daripada Ustaz. Kita nak tanya kepada audien sidang penonton kita untuk kita memberi hadiah. Soalan mudah-mudah je Ustaz. Jangan tanya soalan munasakhat. Pening kepala ni Ustaz. Silakan Ustaz. Soalan yang mudah saja. Apakah perbezaan antara wasiat dengan hibah? Apa perbezaan dia? Wasiat dengan hibah. Wallahu a'lam. Okey. Soalan dia, apakah perbezaan wasiat dan hibah? Ada jawapan, terus jawab cepat-cepat. Kita akan pilih mana yang siapa cepat ataupun mana yang jawapannya tepat, baru kita akan pilih. Baik. Okey. Soalan penonton seterusnya. Kita ada soalan penonton. Kita raikan soalan penonton. Daripada Zulkifli Haji Aini. Mohon pencerahan Ustaz tentang wasiat wajibah. Macam tahu-tahu je Ustaz saya nak tanya pasal wasiat wajibah ni Ustaz. Ustaz, dari soalan tadi, mohon pencerahan tentang wasiat wajibah dan Ustaz kupaskan sekali Ustaz berkenaan tentang harta secarian. Wajib ke tuntut harta ini? Kemudian wasiat wajibah ni macam mana kaedahnya? Adakah wasiat tu boleh, wasiat wajibah tu kita boleh tuntut di mana-mana saja waktu bicara pusaka dan sebagainya? Minta Ustaz penangan kepesan daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wasiat wajibah ni hukum baru. Tapi baru tak baru lah, tahun 90-an telah diperkenalkan benda ni dan sangat bermanfaat kepada cucu-cucu yang mana mak ayah dia mati dulu sebelum datuk dia. Dan datuk tidak meninggalkan apa-apa wasiat kepada beliau ataupun kepada cucu-cucu tersebut. Contohlah, saya bagi contoh, mak mati. Mak ni maknanya mati. Mak tu mati. Baik. Mak mati, mak ni datuk lah. Mak mati, dia ada anak nama Siti, yang kedua Kasim. Siti Kasim nama anak dia. Baik. Mak mati tahun 2020. Ni gambar mak mati tahun 2020 tahun ni. Siti dan Kasim ni mati dulu. Siti mati tahun 1999, Kasim mati tahun 2019, tahun lepas. Dan mereka ni ada anak. Mana cucu kepada mak tadi. Baik. Tuan-tuan macam Allah SWT sekalian. Kalaulah Kasim tu ada anak, kalau ikut waris faraid, siapa anak-anak kepada Kasim, dia akan dapat pusaka. Dia akan dapat pusaka. Tinggal lagi tuan-tuan macam Allah SWT kepada cucu-cucu anak kepada Siti tadi. Anak Siti ni sebut cucu kepada mak tadi. Jadi mereka ni mak tak tinggal wasiat pun. Dan tak tinggal harta. Memang dari sudut faraid tak dapat. Maka di sana tuan-tuan macam Allah SWT ada peruntukan. Ada beberapa negeri yang perkenalkan wasiat wajibah ni seperti negeri Selangor, negeri Pahang, negeri Kelantan, negeri apa lagi? Saya catat ni. Negeri Sembilan contoh. Ini negeri-negeri yang memperkenalkan wasiat wajibah. Maka bolehlah cucu-cucunya menuntut dengan enactment ataupun pindahan-pindahan seksyen telah ditetapkan. Salah satunya, mesti cucu tu tak pernah dapat sesuatu pun daripada datuk. Sebelum datuk dia meninggal, datuk memang tak pernah bagi apa-apa pada cucu ni. Minta duit 10 sen, penampar dia bagi. Maka bila datuk ni mati, cucu tu layak untuk mendapat 1/3 maksimum wasiat wajibah daripada harta datuk tersebut. Itu perbincangan yang panjang tuan-tuan macam Allah SWT, masa pun sangat menceburui kita sebenarnya. Namun para ulama masa saya mengaji di Mesir dulu, tajuk yang paling favorite masuk dalam exam ialah tajuk wasiat wajibah. Memang favorite sangat. Mereka masuk. Orang Arab Mesir ni walaupun dia Arab, kadang-kadang bab matematik dia fail. Kita ni konon hebat sikit lah. Tapi nak sebutnya wasiat wajibah ni soalan paling favorite kan keluar. Sebab dia sangat orang kata zaman kita ni sangat bagus. Sebab apa? Sebab bila mana kita sebut tentang cucu-cucu, sangat mereka ni kadang-kadang terhalang daripada mendapat pusaka. Lebih-lebih lagi cucu tu kecil-kecil lagi. Pak-pak saudara pun tak cakna pada mereka. Maka dia adakan wasiat wajibah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Cumanya tidak dikuatkuasakan di seluruh negeri. Hanya negeri saja yang kuat kuasakan wasiat wajibah ini. Baik. Kemudian harta sepencarian. HH ataupun harta sepencarian ni harta yang kita dapat dalam tempoh perkahwinan. Ataupun ada setengah pandangan mengatakan harta tu dapat sebelum berkahwin tapi kita ada menyumbang untuk renovation kepada rumah. Contohnya Ali kahwin dengan Lima.
Ali kahwin dengan Halimah, Ali sebelum kahwin dengan Halimah hanya ada basikal lajak sebiji je. Bila dah kahwin, ada basikal lajak berbiji, ada basikal lumba dan sebagainya, ada kereta, ada rumah. Dalam tempoh tersebut, Ali pun mati. Maka Halimah boleh menuntut atas perceraian kalau dia nak tuntut. Tapi bukan tuntut dengan ustaz. Sebab tak kahwin dengan ustaz, tuntut di mahkamah syariah. Tuntut di mahkamah syariah yang akan menentukan kadar yang layak diterima oleh Halimah. Ni sepintas lalu. Nak terang lebih lanjut, maka masalah kepada kita. Cumanya tuan-tuan Allah SWT sekalian, kebiasaannya harta seperceraian dituntut dalam dua situasi. Kebiasaannya. Yang pertama, kalau kita berkahwin, seorang tu berkahwin tapi tidak dikurniakan zuriat. Maka di sana biasanya suami kalau meninggal, isteri akan menuntut, ataupun isteri meninggal, suami akan menuntut harta seperceraian. Yang kedua, dan kebiasaannya, kalau suami mempunyai cawangan yang banyak, cawangan Selangor satu, cawangan Perak satu, cawangan Pahang satu, banyak cawangan sangat, maka isteri yang sulung ataupun disebut sebagai isteri yang tua itu, dia boleh mengisytiharkan harta seperceraian ataupun boleh menuntut harta seperceraian selepas kematian suaminya. Itu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat kita. Hadza wabillahi taufik. Baik, penjelasannya cukup mantap dan tepat. Tepat, tuan-tuan. Dan kalau ikutkan masa ni memang agak mencemburui. Saya pun ada juga nak kupas sebenarnya panjang lagi, tapi dah penerbit kata terus umumkan pemenang hadiah siapa pada pagi ini. Baik, kita dah ada pemenang dah. Siapa pemenangnya? Kita paparkan. Ya, pemenang dia soalan hadiah bijak pusaka game, iaitu Encik Zulkifli Haji Aini. Wasiat berkuat kuasa selepas mati, hibah sebelum mati. Baik, nanti okey, tanya ustaz. Saya nak tanya ustaz, betul tak ustaz? Jawapan ni tepat ke? Boleh diterima lah ustaz. Boleh terima. Walaupun sipi-sipi. Kalau aku kata panel kita dah kata boleh terima, maknanya hadiah ini untuk tuan lah. Jangan lupa nanti PM tepi, PM tepi jangan PM tengah. Bagi alamat nombor telefon nombor alamat telefon, hubungi dengan kita punya penerbit kita. Baik, Ustaz, kita dah sampai ke penghujung dah Ustaz. Kalau nak sembang lagi ni Ustaz, banyak lagi benda kita nak kupas ni Ustaz. Tapi dah masa agak mencemburui. Nak jumpa Ustaz, nak kena kopi kokotin pun tak sempat juga sebab PKPB. Kalau tidak kita boleh turun gipoh kan. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Pada pagi ini kita bincang topik berkenaan faraid dan ilmu yang dilupakan. Kesimpulannya apa Ustaz yang kita dapat pada pagi ini, dan apa nasihat kepada sidang penonton yang sedang mendengar pada pagi ini, perbincangan kita pada pagi ini Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Majlis Agama Islam Selangor. Saya rasa teruja sebenarnya. Satu institusi yang menjemput saya. Sebelum ni Yayasan Selangor pernah menjemput, tapi yang ni Majlis Agama Islam Selangor satu pengiktirafan bagi saya orang luar daripada Selangor untuk menyampaikan tajuk ini. Yang kedua, tuan-tuan Allah SWT sekalian, ilmu faraid tolonglah kita pelajari. Dan saya harap Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam setiap negeri boleh menggariskan kitab khusus faraid untuk diajarkan kepada masyarakat. Sebab dapatan saya dalam kajian master saya, masyarakat sangat memerlukan ilmu ini. Sangat perlu diajarkan di masjid-masjid. Bahagian takmir kena kuat kuasakan, cari kitab yang sangat bagus sebagai silibus, ataupun gubal silibus, panggil pakar-pakar faraid, gubal satu silibus yang boleh masuk dalam benak fikiran jemaah masjid. Mereka nak mendambakan ilmu. Yang ketiga, tuan-tuan Allah SWT, jangan berbalah dalam urusan faraid. Cari orang berautoriti, cari orang yang boleh selesaikan masalah kita. Jangan sampai tahap, saya pernah jumpa kes sampai tahap sihir menyihir antara adik-beradik disebabkan harta pusaka. Sebab apa sebut macam ni? Sebab kita tak bawa harta ni dalam kubur, tuan sekalian. Kita hanya bawa amalan kita. Bayangkan kalau kita meninggalkan delegasi memakan harta adik-beradik kita, dapat pada isteri, dapat pada anak, dapat pada cucu. Akhirnya inilah disebut sebagai multi level marketing akhirat yang menyebabkan kita diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kejahilan kita, disebabkan kita memakan hak orang lain. Sekadar tu Ustaz, terima kasih juga kepada Al-Fadhil Ustaz. Selamat kita bersahabat, insya-Allah boleh kita teruskan usaha memperkenalkan faraid kepada masyarakat. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Said, atau lebih dikenali sebagai PU Said, Pencetus Ummah Said, juara tahun 2015 lebih kurang. Dan insya-Allah alhamdulillah kesimpulan yang telah dikupaskan oleh Ustaz, diharapkan semua sidang penonton dapat memahami, menghayati, mempraktiskan
perkara-perkara ini, dan atas saranan-saranan dan cadangan-cadangan daripada Ustaz Said sendiri, insyaAllah daripada kami pihak Majlis Hakim Islam Selangor, kita akan ambil cakna dalam ni untuk memperkasakan lagi tentang ilmu faraid ini, untuk kita membuat hebahan dan sebagainya. Sebelum kita mengakhiri program kita pada pagi ini, kita jangan lupa tuan-tuan, jika ada apa-apa permasalahan, bolehlah bertanya, ataupun tuan-tuan bertanya atau ada yang soalan dalam Facebook Majlis Hakim Islam Selangor, mana yang tidak sempat kita jawab, insya-Allah nanti kita ada pegawai yang akan jawab, tolong jawab, ataupun insya-Allah kalau PU Said nak jawab pun boleh juga, tak ada masalah. Yang ni kita ada sedikit pengumuman, iaitu berkenaan tentang waktu operasi Majlis Islam Selangor dalam tempoh PKPD ni tuan-tuan. Untuk hadir ke pejabat agama, pastikan ada temu janji, appointment dahulu, atau boleh hubungi di tertera yang ditertera di hadapan ini, ataupun paling mudah sekarang ni semua di hujung jari, boleh masuk laman web MAIS, www.mais.gov.my, ataupun boleh layari dalam Facebook MAIS. InsyaAllah tuan-tuan, mana yang kita boleh bantu, kita bantu tuan-tuan. Mana yang kita boleh tolong, kita tolong insya-Allah. Di atas kekurangan kita pun, kalau ada cadangan daripada pihak tuan-tuan, boleh cadangkan bersama. InsyaAllah kita akan memperbaiki perkhidmatan kita ni insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar itu saja. Mohon maaf di atas kekurangan pada pagi ini. Di atas diri saya ni yang jarang jadi moderator sebenarnya ni. Nak jadi moderator ni kekok pula. Selalu kita penceramah, tapi tak apalah. Ini satu pengalaman yang baru. Sekali lagi saya mohon maaf di atas kekurangan pada pagi ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.